Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla, amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini alhamdulillah Ustaz dapat lagi bersama-sama dengan antum untuk meneruskan pengajian dalam kursus pengantar ilmu hadis AGM 3013. Jadi untuk minggu ini tajuk kita adalah hadis riwayah dan hadis dirayah. Jadi kalau secara mudah dia, apa dia hadis riwayah dan apa dia hadis dirayah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan dengan hadis riwayah. InsyaAllah pada minggu ini kita akan ada dua video. Satu video untuk hadis riwayah dan satu lagi untuk hadis dirayah, insyaAllah. Jadi dalam mana-mana ilmu sekalipun, perkara pertama yang menjadi penceritaan kita adalah pengertian. Kalau bahasa Arab, riwayah ambil daripada perkataan rawa. Kalau antum nak cari dalam kamus, rawa. Jadi dari segi bahasanya, riwayah ini bermaksud cerita, khabar, kisah, kenyataan, warta, hikayat atau pemberitahuan, dan merangkumi memperkenalkan rangkaian perawi, menjaga lafaz serta segala yang berkaitan dengan pemindahan dan pengambilan hadis yang sahih. Dari segi bahasa, dalam erti kata lain, riwayah juga merangkumi perkataan-perkataan yang gharib. Gharib ni perkataan yang tidak biasa kita jumpa. Kerana apabila kita bercakap atau membaca, kebanyakan perkataan tu kita biasa jumpa, kita biasa dengar, tapi dalam banyak-banyak tu akan ada perkataan yang pada kita gharib. Gharib ni maksudnya apa makna dia? Begitu kefahaman sebab urut, hukum yang boleh diambil dan beberapa pengajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi apa yang kita nak sampaikan adalah dari segi bahasa ceritalah, cerita, khabar. Adapun riwayah ini dari sudut istilahnya adalah ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan sesuatu yang berhubung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat peribadi. Hadislah. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila sebut riwayah, khusus kepada bagaimana dia dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Bagaimana setiap generasi ini memindahkan riwayat hadis-hadis tersebut. Jadi takrif yang kedua adalah ilmu yang membicarakan tentang penukilan hadis secara bertulis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sudut perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat, dan juga segala apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi kalau dalam takrif yang kedua terdapat satu penambahan, iaitu pemindahan tersebut adalah secara bertulis. Pemindahan secara bertulis maksudnya ada sejarahnya yang bertulis. Jadi nanti kita akan bincangkan lagi dalam tajuk pemindahan hadis nanti, insya-Allah. Jadi kedua-dua tarif ini sebenarnya sama saja. Bila sebut hadis riwayah itu adalah ilmu yang berkaitan bagaimana pemindahan hadis daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dari sahabat kepada generasi yang berikutnya, para tabi'in, daripada tabi'in kepada atba'at tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita pada hari ini. Itu yang dinamakan sebagai riwayah. Kalau Ustaz nak mudahkan untuk antum, apabila hari ini Ustaz berada di hadapan antum, membuka kitab Sahih Al-Bukhari, membacakan hadis-hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari, itulah hadis riwayah. Ustaz meriwayatkan hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Itu untuk memudahkan pemahaman, iaitu sebarang perbuatan yang berbentuk pemindahan hadis. Itu berkaitan dengan hadis riwayah.
Jenis hadis riwayah ada dua. Riwayah dengan lafaz, maksudnya apabila meriwayatkan satu hadis, yang aula dan utamanya adalah meriwayatkannya dengan lafaznya. Kalau di zaman kita pada hari ini nak baca hadis, carilah kitab kan. Kecuali kalau kita seorang hafiz yang mutqin, itu baca melalui hafalan kita, insya-Allah dengan lafaz yang betul kan. Jadi kalau cara yang mudahnya, baca dengan lafaz yang ada dalam kitab tersebut. Dan pada zaman permulaan Islam, para sahabat sebahagian besarnya sangat-sangat menjaga pada lafaz. Dan kisah yang ada bersama adik-adik ini adalah satu kisah yang menunjukkan betapa mereka sangat menjaga. Contohnya apabila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendengar Ubay bin Umair menukilkan hadis dengan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul munafiq kamathali syat ar-rabidah bainal wanamain." Lalu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, celaka kamu. Ini berhati-hati sebab kadang-kadang penterjemahan dari satu bahasa ke satu bahasa, penterjemahannya betul, tetapi dari segi penggunaannya mungkin berbeza antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Celaka kamu maksudnya ini adalah satu ucapan al-laum yang digunakan oleh orang Arab. Maksudnya jangan buat perkara seumpama ini. Jangan kamu berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Mathalul munafiq kamathali syah ala 'airah bainal wanamain." Jadi lafaz ar-rabidah itu lafaz yang sepatutnya adalah ala 'airah. Jadi apa yang disampaikan dalam kisah ini adalah kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilafazkan dengan lafaznya. Ada banyak kisah-kisah yang seumpama ini. Jadi yang keduanya adalah riwayat dengan makna. Apa dia riwayat dengan makna? Riwayat dengan makna bermaksud perawi mengemukakan hadis tanpa terikat dengan perkataan-perkataan yang telah didengarinya, di mana dia menukar lafaznya dengan perkataan yang lain yang seerti atau menunjukkan maksud yang sama dengan perkataan asal tanpa mengubah maksud asal sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila para sahabat meriwayatkan hadis, ada di kalangan mereka yang mutqin, yang memang apa yang didengar itulah yang dilafazkan. Tetapi ada sebahagian sahabat memilih di zaman sahabat perkiraannya masih berkurangan. Di zaman yang berikut-berikutnya ada di kalangan perawi-perawi yang memilih untuk meriwayatkan hadis dengan makna, jadi tetapi mereka mempunyai syarat yang ketat tanpa mengubah maksud asal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut riwayat dengan makna. Jadi riwayat dengan lafaz sepakat tidak ada masalah. Jadi sebab itu dalam riwayat dengan makna ini ulama-ulama kita ada perbezaan pandangan. Sebab itu akan timbul satu tajuk yang baru, iaitu hukum riwayah dengan makna. Apa hukumnya kalau seorang perawi itu meriwayatkan hadis dengan makna? Jadi secara mudahnya terdapat dua pandangan lah, Sebahagian sahabat, tabi'in dan ulama hadis mengharuskan riwayat dengan cara ini. Sebab apa? Sebab hadis sudah tersebar sangat luas. Tersebar sangat luas. Begitu juga hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali hadis yang sama. Jadi kadang-kadang lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sudah pun ada banyak lafaz. Kadang-kadang diucap dengan lafaz umpama ini, kadang-kadang diucap dengan lafaz umpama itu, kan? Sebab itulah majoriti ulama-ulama secara umumnya mengharuskan riwayat dengan cara ini, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat lah yang akan kita ambil nanti. Manakala seperti yang kita lihat tadi, antara ulama-ulama, antara sahabat yang sangat-sangat
kita anggap sebagai menjaga riwayat ini, menjaga lafaz ini. Ibnu Umar, sebahagian daripada sahabat, tabi'in dan ulama hadis tidak membenarkan riwayat dengan makna. Kalau nak riwayat hadis, gunakan lafaz yang kamu dengar daripada guru kamu, jangan riwayatkannya dengan makna. Jadi A dan B itu mewakili dua kumpulan. Jadi kesimpulannya ataupun setelah dibincangkan, jadi ulama-ulama hadis yang terkemudian seperti Ibnu Salah rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, memperincikan perkara ini. Yang pertamanya adalah, dan sini seakan-akan poin yang pertama. Ulama sepakat mengatakan jika perawi itu tidak mengetahui makna perkataan, topik, tidak mahir dalam bahasa Arab dan ucapannya, tak tahu tentang fiqh dan khilaf ulama serta syarat-syarat lain yang wajar dipenuhi, dia tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Orang awam lah macam kita semua kan. Jangan mudah-mudah ambil hadis riwayatkan dengan makna. Kalau kita sebut makna hadis secara umum tidak menjadi masalah kan. Tetapi meriwayatkan hadis, Rasulullah SAW bersabda sekian, sedangkan menyebutkannya dengan makna, yang itu yang bahaya kan. Jadi untuk orang awam, orang yang tidak tahu bahasa Arab, tak fasih bahasa Arab, tahu bahasa Arab tak fasih bahasa Arab, bukan mutabahir dalam bahasa Arab, dalam ilmu-ilmu agama yang lain, jadi daripada awal-awal lagi kena ingat bahawa riwayat hadis dengan makna tidak dibenarkan. Baik, jadi yang kita boleh buat adalah buka buku hadis, baca lafaz tersebut, baca lafaz yang ada dalam kitab-kitab hadis tersebut. Baik, siapa yang dibenarkan pula? Baik, yang ini, yang D ini kita boleh kata bahagian yang kedua lah daripada perincian yang dibuat oleh Ibnu Salah dan Al-Imam An-Nawawi. Namun begitu, dalam konteks mereka yang mahir mengenai bahasa Arab, hadis dan sebagainya, pandangan ulama adalah seperti berikut. Sebahagian ulama hadis, ulama usul fiqh dan fiqh tetap menolak riwayat dengan makna. Nak riwayat hadis kena riwayat dengan lafaz. Menurut Imam Malik dan Al-Baihaqi, sebahagian mereka menegah riwayat dengan cara ini hanya untuk hadis marfu', manakala untuk hadis selain marfu' dibenarkan. Marfu' maksudnya dinisbah kepada Rasulullah SAW. Adapun dinisbah kepada para sahabat dan tabi'in dibenarkan. Sebahagian pula mengharuskan riwayat dengan cara ini jika penukaran perkataan dengan makna seerti dengannya. Kalau satu perkataan, dua perkataan tukar dengan makna yang sama, tidak ada masalah. Ada yang mengharuskan riwayat jika perawi itu lupa lafaz dan hanya ingat maksudnya sahaja, dan ada yang mengharuskan riwayat dengan cara ini hanya untuk perawi daripada kalangan sahabat. Baik, jadi kalau kita lihat sini, tidak mudah-mudah ulama kita menerima riwayat dengan makna. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat realitinya, riwayat dengan makna ini wujudlah kan. Sebab apa wujud? Sebab kalau kita buka hadis, kita akan dapati hadis yang sama dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Jadi banyak ihtimal yang berlaku. Cuma ulama-ulama kita pada zaman tahqiq hadis menerima konsep riwayat hadis dengan makna, tetapi melalui syarat yang cukup ketat. Jadi kita pergi kepada syarat, siapa yang dibenarkan untuk meriwayatkan hadis dengan makna. Baik, untuk perawi-perawi yang hendak meriwayatkan hadis dengan makna, mereka haruslah memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, mestilah mahir dengan lafaz-lafaz hadis secara mendalam. Bukan orang biasa-biasa kan, bukan baru nak belajar hadis, baru nak belajar bahasa Arab kan, tiba-tiba saya meriwayatkan hadis dengan makna kan. Tahu perbezaan antara perkataan tersebut dari aspek tata bahasa dan gaya bahasa Arab. Hadis dalam bahasa Arab, nak meriwayatkan hadis tetapi tak tahu bahasa Arab kan. Jadi poin yang pertama sekali adalah lafaz hadis dan juga pengetahuan mendalam dalam bahasa Arab.
Baik, syarat yang kedua adalah riwayat tersebut adalah khabar yang zahir maknanya, bukan dalam perkara yang sama-sama, bukan dalam perkara yang ada perkara yang tersirat kan, yang menyebabkan terkeluar daripada maksud sebenar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, lafaz yang diriwayatkan dengan makna itu adalah lafaz dengan makna yang seerti dengan lafaz yang asal. Dan yang keempat adalah lafaz yang diganti itu hendaklah benar-benar tepat tanpa sebarang tambahan dan pengurangan. Jadi sebab mengelakkan yang muhkam dan mutasyabih, yang untuk mengelakkan perkara-perkara yang melibatkan muhkam dan mutasyabih. Jadi maksudnya sini, mereka yang dibenarkan untuk meriwayatkan hadis dengan makna ini bukan orang-orang biasa, bukan calon-calon orang. Sedang kita perawi-perawi pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, atba'at tabi'in, sehinggalah kepada zaman hadis-hadis direkodkan dalam buku-buku. Pada zaman kita hari ini bergantunglah kepada apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka rakamkan dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka. Rujuklah kepada kitab-kitab tersebut, lafazlah hadis tersebut dengan lafaz yang betul kan. Jadi kena rajinlah, jangan mudah-mudah jangan mudah-mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sedangkan kita bukanlah orang yang mahir dalam bidang dia kan. Sebab itu orang yang belajar hadis ini sebenarnya berat untuk mereka mengucapkan perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merujuk kepada sumber yang asal. Baik. Kesimpulannya adalah majoriti ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha mengharuskan riwayat dengan makna. Namun seperti yang Ustaz sebut dan ulang berkali-kali, wajar mematuhi syarat-syaratnya agar tidak timbul penyelewengan. Dan untuk bahagian yang ke bawah ni untuk kita kan, untuk kita zaman kita hari ni kan, keperluan untuk meriwayatkan hadis dengan makna itu sudah pun berkurangan, sudah pun berkurangan. Zaman mereka kesukaran untuk menulis, kesukaran untuk dapatkan bahan alat tulis dan sebagainya. Jadi mereka menghafal. Jadi bila menghafal ini kadang-kadang tertukar satu perkataan dua perkataan kan. Sebab hafalan hadis tak sama macam hafalan ayat Al-Quran kan. Sebab itulah boleh secara mudahnya Ustaz sebut di sini, kita boleh katakan bahawa riwayat hadis dengan makna ini harus kepada perawi-perawi pada zaman-zaman yang terdahulu, pada zaman sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, dan zaman-zaman keemasan. Sedangkan pada zaman-zaman yang mutaakhirin ini, maka adalah lebih baik dan lebih bagus kalau nak membaca hadis, maka bacalah dengan lafaznya yang tertulis dan terrekod dalam buku-buku atas usaha ulama-ulama kita yang terdahulu kan. Sebab itu kalau kita baca bahagian kedua itu, ulama-ulama mutakhirin, Al-Qadhi Iyad, Ibn Sirin, Ali Ibn Al-Madini, Al-Qasim bin Muhammad, mereka ini bukan mutakhirin mereka sebenarnya telah mutakhirin nisbah kepada zaman keemasan kan, hidup pada tahun 300-400 Hijrah. Jadi mereka tidak lagi membenarkan riwayat dengan makna. Jadi antara faktornya adalah jarak masa dan juga keupayaan yang berbeza antara kita dan mereka. Kecualilah kalau kita sebut makna hadis secara umum kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada kebersihan. Itu berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sekian, itu meriwayatkan hadis. Baik. Skop hadis riwayah ini senang cerita perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah skop hadis riwayah apabila kita memindahkannya. Jadi bila kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu riwayat hadis lah. Kan? Sebab ada ucapan lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam. Senang cerita, hadis riwayah ini bila kita menyebut hadis, meriwayatkan hadis, kan? Dan kalau kita sebut orang yang pertama sebagai perintis hadis riwayah ini, Ustaz percaya pengarang kita merujuk kepada orang yang pertama membukukannya. Dari sudut riwayat hadis, pasti sekali di kalangan sahabat, mereka lah yang pertama sekali meriwayatkan hadis, memindahkan hadis kepada generasi yang berikutnya. Adapun Al-Imam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri ini, beliau dikesan sebagai orang yang pertama sekali mengumpulkan hadis dalam bentuk buku. Tidak ada ke sahabat yang menulis? Ada, kan? Jelas kepada kita sebahagian sahabat telah pun menulis hadis. Antaranya yang masyhurnya adalah kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku tidak tahu ada seseorang yang lebih banyak mengambil hadis, meriwayatkan hadis daripadaku selain daripada Abdullah bin Amr bin Al-Aus. Kerana apa? Kerana dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Menunjukkan ada penulisan pada zaman sahabat, cuma yang dapat dikesan apabila pembukuan hadis dibuat secara teratur, mereka dapat mengesannya sampai kepada Imam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Sebab itulah dianggap sebagai orang yang pertama membukukan hadis, dan beliau melakukannya atas arahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang dibuat oleh Imam Ibn Shihab Az-Zuhri tersebut, maka dia berkembang sampailah kepada zaman keemasan, zaman di mana lahirnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik yang lebih terdahulu, Musnad Ahmad bin Hanbal yang lebih terdahulu. Jadi dari sudut susunannya, bila disebut Ummahatul Kutub, biasa kita mulakan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan dari sudut zamannya, Al-Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad mendahului. Baik. Jadi kenapa kita belajar ilmu hadis riwayah? Supaya hadis yang disampaikan ini tepat, kan? Yang kedua, memeliharalah dan menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terselamat daripada kesalahan dan dalam pengambilan dan penyebaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terselamat daripada berlaku penyelewengan dan kesilapan. Kemudian yang berikutnya adalah lebih praktikal segala hukuman dan undang-undang yang disyariatkan, dan menyempurnakan tuntutan mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Jadi sebenarnya meriwayatkan hadis ini adalah satu ibadat, satu ibadat yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas meriwayatkan hadis ini adalah tugas yang perlu dipikul oleh mereka yang menanggung hadis. Kalau Ahlul Quran ada ahli dia, hamalah Al-Quran, maka hadis juga ada ahli dia, hamalah Al-Hadis, ruwatul hadis, ruwatul al-hadis. Jadi siapa yang kena belajar hadis riwayah? Semua orang, kan? Bila kita belajar sembahyang, sebenarnya kita belajar tentang hadis, kan? Sifat sembahyang. Siapa yang ajar sembahyang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya belajar hadis ini, kan? Belajar hadis ini automatik belajar riwayat hadis, belajar riwayat hadis. Dan ia adalah fardu ain, sebab dengan hadis kita tahu tentang hukum-hukum, kan? Dan fardu kifayah, belajar secara mendalam, kan? Belajar secara mendalam mesti ada di kalangan umat Islam satu golongan manusia belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis. Yang disebut itu sebagai contoh saja. Kalau dilihat pustaka hadis, maka kita lihat satu pustaka yang sangat besar. Jadi Ustaz kira ini adalah tajuk yang terakhir berkaitan dengan hadis riwayah. InsyaAllah kita berjumpa pada video yang kedua, hadis dirayah. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.